Hai, apa khabar semua? Selamat sejahtera. Hari ini kita dalam sejarah SPM 2020. Okey, lagi berapa hari? 12 hari saja. Cukup ke tidak? Cukup ke tidak? Cukup. Untuk apa? A+. Senang ke tidak? Senang ke tidak? Oh, susah. Siapa kata? Siapa kata susah? Saya? Bukan. Anda? Tak ada. Hati? Tak ada. Yang susah itu adalah kita punya imajinasi. Yang senang adalah kebenaran. Okey, sejarah selama 1 jam ini, cikgu akan mendekatkan 3 bahagian kepada anda untuk anda dapat A+ dalam sejarah. Sebelum saya teruskan perjuangan sejarah dengan anda, saya ingin berterima kasih kepada pihak penganjur ES Tutorial, Masa Universiti dan juga Dewan Bahasa Pustaka yang menjemput cikgu untuk memberikan ceramah selama 1 jam untuk anda menghadapi peperiksaan SPM tidak lama lagi 1 minggu lebih sahaja. So, hari ini apa yang cikgu akan buat dengan anda? Okey, 1 jam. Boleh ke saya kawal semua? Boleh. Apa yang boleh? Semuanya boleh. Kertas 1, kertas 3, kertas 2. Apa tu? 1, 3, 2. Okey, saya akan mula dengan kertas 1 dulu. Kertas 1, jangan pergi buat semua. Anda hanya kena tahu satu benda saja. Kertas 1 ini, anda hanya kena buat soalan-soalan tahun lepas sahaja. Itu pun dari tahun berapa? Dari tahun 2016 hingga 2019. 2016 hingga 2019, soalan tahun lepas untuk berapa tahun? 3 tahun saja. 40 soalan, 40 soalan, 40 soalan. Kesemua 40 soalan ini, 120 soalan ini, anda just buat untuk berapa hari? Berapa hari? 1 hari, 20 soalan, 6 hari, settle. Macam mana nak buat? Ada cara dia. 20 soalan tu, dengar baik-baik, anda kena gunakan teknik 3LR. Ini dia teknik. Teknik ini anda tak boleh jumpa dengan mana-mana. Tahu kenapa? Tahu kenapa? 3 langkah Ravi. Saya Ravi. Saya punya teknik. Saya yang tahu. Anda tak tahu. Okey, 3LR. 20 soalan, 1 hari, 6 hari, settle semua ni. Lepas settle, saya akan beritahu apa yang kamu akan dapat. Iaitu, tengok. 1, 2, 3. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Okey, macam mana? Langkah 1 ni tengok setiap satu soalan ini, okey, langkah pertama, apa you kena buat? Catatkan, dengar dan catatkan dekat tempat anda. Betul? Langkah pertama dia, anda kena gariskan. Gariskan kata kunci dan kehendak soalan. Gariskan apa? Kata kunci dan kehendak soalan. Cikgu saya tak tahulah, saya dilembab sikit lah. Saya bagi contoh. Contohnya, tengok, nyatakan. Sebut, nyatakan. Nyatakan ciri-ciri zigurat. Nyatakan ciri-ciri zigurat. Okey? So, kita kena keluarkan apa? 2 benda ni. Yang mana kata kunci? Kata kuncinya ialah ciri-ciri. Yang mana satu kehendak soalan? Nyatakan ke zigurat? Okey, zigurat adalah kehendak soalan, kata kunci adalah ciri-ciri. So, anda kena faham satu benda saja. Cikgu, apa itu kata kunci dan apa itu kehendak soalan? Kata kunci, key point yang dia nakkan anda kena cari. Kehendak soalan ialah topik. Biasanya anda buat soalan macam ni ke? Adakah anda buat soalan macam ni? Tak ada, bukan? Tak apa. 6 hari ini, 20 soalan 1 hari, anda buat cara ni. Okey? Dengar. Okey. So, kata kunci kehendak soalan, sudah garis? Sudah garis? Okey. Langkah kedua. Hampir seluruh Malaysia, dia tak akan buat cara ini. Tahu kenapa? Malas. Penyakit universal kita akan ada. Penyakit apa? MALAS. Malas. Tapi, pelajar saya, apa yang kena buat? Seluruh Malaysia, kita alihkan penyakit malas ini dan kita ke penyakit yang lagi baik. Apa penyakit dia? COVID. COVID itu bukan penyakit. COVID itu adalah perkembangan saja. Okey? So, langkah kedua, dengar baik-baik kelas, baca buku teks kehendak soalan. Baca buku teks kehendak soalan. So, kalau cikgu kata baca buku teks kehendak soalan, bukan baca semua. Okey? Ini apa kehendak soalan, betul tak? Zigurat, you pergi ke buku teks. Pergi ke bahagian mana? Pergi ke bahagian mana? Pergi ke buku teks bahagian
indeks di belakang buku teks. Okay, indeks. So, indeks ini, apa you kena buat? You cari zigurat ada dekat mana. Okay, then you sudah tahu zigurat ada dekat muka surat ni. Pergi ke muka surat tersebut, okay, baca saja, jangan hafal. Pantang rawi adalah menghafal. Siapa hafal sejarah, dia akan mati cepat. Sejarah bukan penghafalan, sejarah adalah pemahaman dan penghayatan fakta. So, baca, kehendak soalan, baca saja 30 second. Then, langkah ketiga, okay, langkah ketiga, kembali ke soalan. Kembali ke soalan. Dan apa you kena buat? Bulatkan jawapan betul. Bulatkan jawapan betul. Cikgu, mana saya tahu jawapan itu betul? Tak cek belakang. Jangan cek belakang. You tahu kenapa? Yang cek belakang itu pelajar bodoh. Kita pandai. Kita pandai betul tak kelas? Maka apa yang kita kena buat? Okay? Dengar baik-baik. Kenali kata kunci. Kehendak soalan. Baca. Buat. Mana boleh salah? Baru tadi baca. Baru tadi baca. Lepas tu you buat. On the spot you buat. Mana boleh salah? Tak boleh salah. So, satu hari 20 kali ulangi perbuatan ini. 6 hari berturut-turut you buat. 120 soalan settle. Lepas settle, di tangan anda akan ada 120 jenis soalan SPM yang sudah pernah keluar. 120 kali anda sudah baca buku teks. Dan last kali, langkah ketiga inilah yang akan memberitahu kepada anda bahawa anda adalah pelajar paling pintar di dunia. Lepas anda sudah baca buku teks 120 kali, di tangan anda sudah tahu kelas 100% soalan SPM yang ditanyakan adalah soalan tahun lepas. SPM tak ada soalan baru. You tahu kenapa? Fakta sama, uraian sama, contoh sama, bukti sama. Mana ada soalan baru? Mana ada? Tak ada. Tak ada. So, 100% soalan yang sama ditanyakan. Dengar baik-baik kelas. Yang dia tukar tu bentuk ayat soalan dengan susunan jawapan dia. Tetapi fakta sama, contoh sama, bukti sama. Dan kelas, untuk pengetahuan anda, sejarah Malaysia ni, dekat Malaysia ni, orang yang buat soalan tu sudah letih lah. Apa dia buat? Kadang-kadang bentuk soalan pun dia tak tukar. Exactly soalan tahun lepas dia ambil, dia letakkan dalam soalan tahun. So, you buat yang ini, dengar baik-baik, you pergi ke exam hall, hari exam, you do the exam, dia dapat bagi kertas, 20 minit. Take my word, 20 minit anda boleh habiskan ke semua 40 soalan yang anda dapat. Lepas tu, relax. Jangan tidur. Malas. Relax. Kalau ada pemeriksa yang cantik, indah, tengok mereka, senyum. Lepas tu, 1 jam, hantar kertas, keluar daripada dewan. Kalau anda berani, ambil buku teks, cek sendiri. Kalau tak berani, suruh cikgu cek. Take my word class. Guna teknik saya ini untuk 6 hari ini. Paling busuk, paling minimum 40 soalan boleh betul. Jadi Serawi, 3LR adalah teknik paling efektif. Tak boleh salah, tak boleh lari. Kenapa? Sebab sejarah adalah fakta yang sudah dinyatakan, bukannya fakta baru yang dicipta. Boleh faham? Okey, kertas 1 settle. Kertas 3. Cikgu, saya sudah dapat soalan, cikgu. Saya sudah dapat soalan, saya tahu bab 9 yang akan keluar. Saya pun tahu bab 9 yang akan keluar. Satu Malaysia sudah dapat soalan. Dan satu Malaysia sudah ada banyak bahan-bahan yang dekat mana? Bahan-bahan dekat internet. Kamu sudah dapat, semua kamu sudah dapat. Very good, very good. Yang saya nak sentuh kepada anda, 2 benda saja dalam kertas 3. Benda yang akan menyebabkan 100 markah anda, tak ada orang boleh tolak, tak ada orang boleh ambil daripada anda. Boleh kita pergi? Jom kita ke kertas 3. Jangan padam, ha? Selingan kepada anda sambil cikgu padam. Indah suara saya kan?
Teruklah, dulu saya ni macam penyanyi tau. Ajar sejarah 23 tahun. Suara pun dah teruk dah. Okey, kertas 3. Kertas 3, 20%. Settle? Okey, dengar baik-baik. 2 saja. Soalan berkaitan fakta. Soalan berkaitan kebat. Semua orang tahu tahun ini keluar daripada bab 9 tingkatan 5. Okey? 50 markah. 50 markah. Kelas, dengar baik-baik kelas. You ada berapa banyak contoh jawapan pun tak apa. Yang penting kepada anda, untuk dapat 50 markah ini, jawapan 100% kena ambil dari buku teks. Jawapan kena ambil daripada buku teks. Jangan gunakan buku rujukan. Jangan guna mana-mana benda lain. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Sebab skema pemarkaan, marking scheme 100% diambil dari buku teks. You pergi gunakan buku rujukan. Kadang-kadang pemeriksa tak tahu. Dia hanya tahu buku teks. Dia hanya tahu skema. You tulis benda yang tak ada dekat skema, apa kamu akan dapat? Nasi goreng ayam? Tak ada. You takut satu benda pun tak akan dapat. Okey? So, buku teks, apa kamu kena buat? Fakta, uraian, contoh. Fakta, uraian, contoh, ikut markah. Dengar baik-baik kelas, kita kena play safe sejarah. Play safe sejarah, jangan play safe lain. Okey? Dengar baik-baik. Kalau 5 markah, kalau 10 markah, 5 markah, berapa banyak kamu kena tulis? Cikgu, saya tulis 5 ayat, cikgu. Lepas tu saya tulis 6 ayat, cikgu. Ikut suka hati saya lah. Kerja orang bodoh. 5 markah, 10 ayat. Please, you must write 10 sentences. 10 ayat. Macam mana, cikgu? 5 fakta. Okey, 5 ini uraian atau contoh. Kalau 10 markah? Kalau 10 markah? Okey, 20 ayat. Okey, dengar baik-baik. 5 fakta. 5 uraian. Okey, 5 hingga 10 contoh. Kelas, kenapa cikgu suruh you orang tulis banyak contoh? Ada alasan. Ada alasan. Tahu kenapa? Sebab you bagi contoh, pemeriksa akan tahu anda adalah pelajar pandai. Sebab yang pelajar bukan pandai, average, apa dia akan buat? Dia biasanya tak bagi contoh. Dia tulis cerita nenek moyang dia semua yang dia tahu. Okey? Dengar? 10 ayat, 5 markah. 10 markah, 20 ayat. Sekarang ini bukan cerita dia. Saya bukan nak cerita benda tu. Yang cikgu nak cerita kepada anda, this is important part. Kelas, siapa yang praktikan saya melalui alam maya ini akan tahu satu key point. Untuk anda dapat 20% dalam poket anda ini, anda kena buat apa? Satu saja. Dengar kelas. Jawapan dekat buku teks. Open book exam. Contoh jawapan banyak kamu ada. Cikgu-cikgu anda mungkin beritahu benda ni. Anda just pergi salin saja. Sudah cukup. Very good. Correct. Tak salah. Tapi anda kena faham. Yang tanda kertas itu adalah manusia. Andai kata dia tanda kertas kamu. Sebelum dia tanda, dia gaduh dengan isteri dia ke suami dia. Apa jadi? Dengan muka ganas. Dia datang duduk tanda kertas kamu. Hei, jawapan sama. So apa akan jadi? Anda tidak dapat menarik perhatian pemeriksa. Untuk menarik perhatian pemeriksa ke arah anda, apa anda kena buat? Teknik saya. Benda sama, fakta sama, uraian sama, contoh sama, kita ambil daripada buku teks. Cara mengolah. Cara mengolah dia adalah mengayatkan semula fakta. Mengayatkan semula fakta. Apa tak? Fakta. Dengar? Cikgu saya tak tahu lah.
Macam saya tak tahu lah benda ni. Senang saja, saya ada. Contoh semua tengok contoh, semua tengok contoh Apa contoh dia? Ali makan nasi lemak. Okey? Ali makan nasi lemak adalah fakta. Macam mana kita nak buat? Nasi lemak itu dibuat oleh Ali. Kalau anda belajar BM, anda songsangkan ayat, betul tak? Tapi saya gunakan seluruh tenaga yang ada dalam mulut saya untuk buat ayat berbeza-beza. Ali makan nasi lemak, itu fakta. Saya tukar fakta sekarang. Emak belikan nasi lemak tadi. Ali sudah makan. Ali makan nasi lemak sebelum dia keluar pergi ke sekolah. Bapa belikan nasi lemak itu, simpan di atas meja, Ali sudah makan. So, you guna ayat berbeza-beza, ikut you punya pandangan sendiri, tapi fakta dia apa? Ali makan nasi lemak. Fakta dan contoh, you ambil daripada buku teks, you gunakan ayat sendiri anda, okay, untuk tulis. So, you gunakan ayat sendiri anda untuk tulis, apa akan jadi? Okay, fakta sama, semua satu Malaysia guna fakta yang sama, tetapi cara anda tulis adalah berbeza. Anda berjaya menarik perhatian pemeriksa. Pemeriksa akan anggap, wow, outstanding student. The way writing is different. Boleh faham? So, 50 markah dalam poket kita. Tak ada orang boleh ambil. Kebat. Take my word. This year, soalan berkaitan apa? Soalan berkaitan perang dunia. Okay, konflik antara bangsa. So, soalan kebat tutup mata tahun ni, guarantee dia akan tanya soalan dari bahagian keamanan dan kesejahteraan. Keamanan dan kesejahteraan. This is very, very important. Kelas, anda akan dapat contoh jawapan. Memang ada. Cikgu anda akan bagi, internet bagi. Tapi additional, cari fakta berkaitan keamanan dan kesejahteraan. Okay? Kemudian, bentuk kedua soalan kebat yang akan ditanyakan tahun ini adalah perpaduan asas kepada keamanan. Perpaduan asas kepada keamanan. That means, okay, tanpa perpaduan keamanan tidak akan wujud. Dan satu lagi saya nak beritahu kepada anda, class, this is very, very important. Jangan salah anggap. Saya terpaksa kena beritahu. Jika anda prepare benda lain sebelum ini, ambil, letak tepi. You tahu apa you kena prepare? Untuk soalan kebat yang ini, dengar baik-baik, jawapan mesti ada contoh dan bukti. Mesti ada contoh dan bukti. Jawapan tanpa contoh bukti adalah jawapan cetek. Untuk mendapatkan contoh bukti inilah, anda kena rujuk dua bahagian ini. Keamanan kesejahteraan, perpaduan asas keamanan. Dan untuk pengetahuan anda, soalan kebat yang ini, jawapan contoh bukti ini mesti berasaskan Malaysia, negara kita. Jika contoh anda ambil dari negara lain, jangan. Kebat, jawapan mesti berdasarkan negara kita. Dengar baik-baik, 50 fakta ini tak ada orang boleh ambil. Yang ini, orang boleh ambil you punya markah. Jika anda tersilap, buat andaian. Anda sudah dapat contoh jawapan. Additional, anda pergi jumpa kawan saya. You tahu siapa kawan saya? You jumpa dia, you tanya, guarantee dia akan bagi jawapan. Nama kawan saya, Gulu-Gulu. Orang panggil dia Google. Okay? Google Orang India panggil dia Google. Okay? So, you jumpa Google, you type ini. Keamanan dan kesejahteraan di Malaysia. You tekan enter, dia akan keluarlah berjuta-juta jawapan. Ambil contoh-contoh itu, senaraikan dekat you punya buku nota. Bawa itu pergi ke exam. Additional contoh dan bukti anda sudah ada untuk bahagian kebat. Dan biasanya soalan kebat dia kata you kena buat apa? Inference, betul? Inference. Sebab dan akibat, betul? Very good. Very good. Cikgu,
saya ni seorang pelajar yang bukan pandai sangat lah. Average. So, macam mana cikgu? Saya kena buat inference ke? Kalau anda tak tahu inference, very good. No problem. Jika anda tak tahu inference, tambah contoh dan bukti. You tambah contoh dan bukti. Okay? Ia sudah jadi equal dalam penulisan. Maka, 50 fakta, 50 kebat dalam poket. Dengar baik-baik. Teknik 3LR untuk paper 1 dan 2 benda yang saya sebutkan untuk paper 3 sudah cukup untuk anda dapat minimum, tak banyak, 50 markah untuk SPM. Balance berapa? 50 lagi. Ayo kita ke kertas 2. Okey, slide. Kita ke kertas 2. So, semua nampak tak? Cikgu dah senaikan tau. Okay, apa yang cikgu akan sentuh dengan anda? Very simple lah, very simple. Cikgu akan sentuh tingkatan 5 dulu. Lepas tu, cikgu akan sentuh tingkatan 4. Kenapa? Daripada apa yang you belajar dan daripada apa yang you kena ulang kaji. Okay, very simple kelas. Okay, so bab 1. Dengar baik-baik, bab 1 ni. Okay, bab 1 ni. Okay, topik imperialisme. Topik imperialisme di kelas. Okay, 6 kali pernah keluar dalam SPM. Boleh dikatakan kek panas sejarah. Apa dia? Hot cake. Orang panggil apa? Hot cake. Kek panas. So, imperialisme, 2 bentuk soalan saja kita ada. Maksud atau konsep dan faktor-faktor yang membawa kepada imperialisme. Okay? Faktor-faktor yang membawa kepada imperialisme. Kelas. Cikgu, kalau maksud keluar, berapa markah? 2 markah? 4 markah. Kalau 2 markah, tulis apa dan kenapa. Kalau 4 markah, tulis apa dan bila, kenapa, bagaimana. Jadi simple lah. Ikut markah tulis jawapan. Okay, benda kedua, dengar baik-baik. Yang anda kena tahu adalah, okay, faktor-faktor yang membangkitkan imperialisme. Kelas, ada 5 faktor kan? 5 faktor kan? Ada 6. 1 faktor terselindung di dalam penerangan dia. Kalau anda lihat, ada 6 faktor. Okay? 6 faktor. Kelas, dengar baik-baik kelas. Cikgu, bolehkah saya tulis semua faktor? Kalau dapat 4 markah, jangan tulis 6 faktor. Tulis 2 ke 3 cukup. Kalau 8 markah, 4 faktor, 5 faktor. Cukup. Okay? Imperialisme, tekankan. Dan additional untuk soalan kebat ni, anda kena tekankan kenapa Siam tidak dijajah. Satu-satunya negara kelas. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa asing adalah siapa? Thailand. Kenapa? Pemimpin dia bijak. Dia gunakan apa? Medulla oblongata, cerebrum. Ini tak ada, saya faham. Anda sedang perhatikan yang ini bukan? Ini semua adalah otak melimpah keluar. Jangan ya. Okay, so imperialisme tekankan. Kedua, bahagian kedua yang anda kena tekankan adalah nasi lemak. Nasionalisme. Apa dia nasionalisme? Semangat cintakan negara. Apa you buat? You ambil buku teks sejarah. Jangan, itu bukan cinta, itu lain maksudnya. Okay, nasionalisme tekankan apa? Faktor dan perkembangan. Faktor dan perkembangan. Boleh? Okay, next slide. Bab 2. Very simple class. Masih lagi topik apa? Masih lagi topik nasionalisme, tetapi nasionalisme di Malaysia. Nasionalisme di Malaysia. Next slide, please. Okay. Nasionalisme di Malaysia. Anda kena faham satu benda kelas. Dengar baik-baik. Apa yang anda kena faham? Okay. Ada 7 subtopik. Kalau saya suruh you orang pergi belajar ke semua 7 subtopik, you akan mati cepat. Jangan. Okay. Nasionalisme di Malaysia, tekankan 2 benda ni saja. Tekankan 2 benda ni. Benda pertama yang anda kena tekankan, perjuangan menentang penjajah. Perjuangan menentang penjajah. Okay, cikgu. Dalam perjuangan menentang penjajah ni, ada banyak. Ada 8 tokoh, kena ingat. Nak baca semua ke? Jangan. Kerja orang bodoh. Okay, daripada 8 tokoh ni, yang anda kena tekankan adalah 4 saja. Catatkan. Tok Janggut. Haji Abdul Rahman Limbong.
rentap. Datuk Bahaman. Okey, ketika you keluar dan belajar 4 tokoh ni, anda keluarkan 2 benda saja. Sebab kebangkitan tokoh, kesan kebangkitan tokoh. Sebab kebangkitan tokoh, kesan kebangkitan tokoh. Boleh faham? That's it. Jangan baca semua kerja orang bodoh. Mana ada masa? Lagi 10 hari saja. Exam. Relax. Chill. Settle? Bahagian kedua, letak start beribu-ribu. Okay? Perkembangan nasionalisme. Tekankan topik peranan pertubuhan. Peranan pertubuhan atau persatuan. Kalau cikgu kata peranan pertubuhan atau persatuan, dengar baik-baik kelas, dengar baik-baik. Okay? Anda kena ingat KMS, Kesatuan Melayu Singapura, Kesatuan Melayu Muda, PASPAM. Cikgu apa tu PASPAM? Ada PUSPAM? Bukan. PASPAM adalah Persatuan Sahabat Pena. Apa nak? Pena. Dan Kongres Melayu. 4 persatuan ni kelas. Masa belajar, you keluarkan 4 benda. Siapa pengasas dia? Apa matlamat dia? Cara perjuangan dia? Kesan perjuangan dia. That's it. Settle? 2 benda saja. Additional. Besok exam. Hari ni you ada masa lebih. Rasa-rasa nak baca lah cikgu. Apa you kena buat? Ambil bab 2. Pergi ke bahagian mana? Jepun membangkitkan nasionalisme di negara kita. Settle? Bab 3. Negara bangsa. Dengar baik-baik kelas. Dengar. Kalau topik ini keluar dalam esei, jangan pilih. You know why? Sebab susah. Kalau keluar dalam struktur, takdir kena buat. So untuk itu, cikgu tekankan dalam bahagian negara bangsa ni, okay, dalam bahagian negara bangsa ni, anda kena faham, okay, konsep negara bangsa dan pembentukan negara bangsa di Eropah. Pembentukan negara bangsa di Eropah sebelum Perang Dunia Kedua. Clear? Clear? Baca detail lah. Dan additional, kalau benda ni keluar, saya suka sangat, iaitu berkaitan ciri-ciri negara bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. Ciri-ciri negara bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. Clear? Bab 4, next slide. Kelas. Ini bab Saya kata nak nangis ke, nak ketawa ke, nak pun saya pun tak tahu. You tahu kenapa? 9 kali sudah pernah keluar dalam SPM. 4 kali Malayan Union. 3 kali Persekutuan Tanah Melayu. 2 kali Gerakan Anti Penyerahan Sarawak. So anda tahu, nak baca bab 4, jangan baca benda lain. Just ambil bahagian Gerakan Anti Penyerahan Sarawak. Okay, Gerakan Anti Penyerahan Sarawak. Baca bahagian sebab dan kesan. Sebab dan kesan. Clear? Clear? Dan cikgu, saya ni rasa takut lah. You tahu kenapa? Saya rasa takut lah cikgu. Malayan Union dan PTM ini banyak kali keluar. So, boleh tak dia keluar balik tahun ni? Boleh. Boleh. Tahu kenapa saya kata? Boleh. Sebab kerajaan Malaysia ni, dia suka tanyakan benda yang sudah keluar. So, apa yang kita kena buat? Prepare juga. Prepare juga. So, untuk bahagian Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu ini, kita kena belajar smart. Okay, apa you kena buat? You keluarkan ciri-ciri politik dia dengan ciri-ciri kewarganegaraan dia. Lepas tu you bandingkan. Versus maksudnya bandingkan. Malayan Union, PTM. Okay? Perbandingan Malayan Union dan PTM. Clear kelas? Cikgu, perbandingan saya tak pernah buat sebelum inilah. Saya pun tahu. Saya pun tahu you tak pernah buat. Saya nak beritahu kepada anda. Simple. Perbandingan maksudnya, you ambil tulis Malayan Union dulu. Lepas tu Persekutuan Tanah Melayu. Bukan you bandingkan. Tapi, dengar baik-baik. You buat secara perbandingan maksudnya, dalam exam, Malayan Union keluar pun you boleh jawab. Persekutuan Tanah Melayu keluar pun you boleh jawab. So, 2 in 1 business. Clear? Clear? Bab 5.
letak star beribu-ribu, confirm ada soalan. Saya punya insting kata macam tu. Insting, mungkin tak keluar. Tapi kemungkinan besar akan keluar. So dalam bab 5 tahun ni, dengar baik-baik, saya pecahkan berdua bahagian. Satu, sistem ahli. Sistem ahli, tekankan, kalau sistem ahli ditanyakan 2 kali pernah tanya dalam exam. Dia boleh tanya 2 benda saja. Pembentukan dan fungsi, serta pelaksanaan dia. Pembentukan, fungsi, dan pelaksanaan. Boleh? Dan letak star beribu-ribu dekat bawah ni. Benda ni terlalu penting, letak star beribu-ribu, tekankan topik pakatan murni. Bukan pakatan harapan, pakatan murni. Okey, apa tu pakatan murni? Cikgu banyaklah. Let's say kalau soalan keluar, pakatan murni, dia bagi 4 markah. Cikgu, banyak benda saya kena tulis ke? Kerja orang bodoh. Style Rawi, 1 ayat, 4 markah boleh dapat. Dengar. Apa ngah? Dengar. Usaha kaum-kaum di tanah Melayu mewujudkan kerjasama melalui dasar toleransi untuk mencapai perpaduan. 1 ayat, 4 markah. Apa key point dia? Usaha, kerjasama, toleransi, perpaduan. 4 fakta, 4 markah. Clear? Clear? Very good. Dan dengar baik-baik kelas. Yang ini jangan nanti beritahu saya tak beritahu Dengar untuk bahagian pakatan murni. Okay. Fokus anda adalah langkah-langkah mewujudkan perpaduan kaum. Langkah-langkah mewujudkan perpaduan kaum sebelum era merdeka. Cikgu, saya tak pernah jumpa topik macam tu dekat buku teks. You pergi cari tahun depan SPM pun you takkan jumpa. You tahu kenapa? Tak ada topik macam tu dekat buku teks. So dekat buku teks, kalau soalan keluar langkah-langkah mewujudkan perpaduan, dari mana anda kena cari jawapan? Dari mana? Jawapannya ada di bahagian pakatan murni pra-perikatan. Pakatan murni pra-perikatan adalah tempat di mana anda kena cari jawapan dia. Jawapan dia 3 saja. CLC, Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum, pembukaan keahlian UMNO kepada semua kaum, dan penubuhan IMP ataupun Parti Kemerdekaan Melayu. Clear? Clear? Very good. Bab 6. Bab 6, lama tak keluar, boleh dikatakan lebih kurang 6 tahun sudah tak. Very good. Kelas, memang tahun ni yang penting adalah ini. Langkah-langkah mewujudkan pembentukan Malaysia. Langkah-langkah yang wujud dalam pembentukan Malaysia. Okey kelas. Kalau soalan dia tanya langkah-langkah mewujudkan pembentukan Malaysia. Dengar. Tengok ni. JPPM, Suruhanjaya Kobat, JAK, Mapindo, Suruhanjaya PBB. Ada 5 langkah betul tak? Listen very carefully. Kalau soalan umum dia tanya langkah-langkah mewujudkan pembentukan Malaysia. You tulis ke semua 5 langkah ni. Okey, dan untuk pengetahuan anda, JPPM, tengok highlight dia. Okey, JPPM, Suruhanjaya Kobat. 2 ni kenapa cikgu highlightkan? 2 ini boleh keluar sebagai satu soalan berasingan. Okey, boleh keluar sebagai satu soalan berasingan. Clear? Clear? Okey, additional baca Perjanjian Malaysia ataupun Akta Malaysia. Clear? Bab 7. Dengar baik-baik kelas, bab 7 Okey, 2019 ada soalan? 2018 sudah keluar berkaitan Badan Kehakiman. Dan untuk sistem pemerintahan, 2 benda yang boleh ditanyakan. 1, Parlimen. Parlimen, anda kena tahu komponen-komponen dalam Parlimen. Komponen maksudnya bahagian-bahagian dalam Parlimen. Clear? Clear? Very good. Kedua, badan pelaksana. Satu-satunya badan yang belum lagi ditanyakan dalam peperiksaan SPM adalah badan pelaksana.
dia boleh tanya dua benda. Kabinet, kementerian. Kelas, kabinet itu bukan simpan buku. Kabinet itu adalah simpan menteri. Oh sorry. Okay, kabinet adalah tempat menteri-menteri duduk dan membincangkan dasar. Clear? Kabinet, kementerian. Clear? Alright? Dan additional baca pilihan raya. Kenapa? Sebab pilihan raya ini adalah benda panas dalam negara kita sejak kebelakangan ini. Dan Perdana Menteri kita pun sudah menjanjikan kepada kita selepas tamatnya Movement Control Order, MCO dan juga darurat, bakal dilangsungkan pilihan raya. So pilihan raya tekankan sedikit. Tekankan sedikit. Dan soalan dia akan tanya berkaitan SPR. Cikgu, apa tu SPR? Suruhanjaya Pilihan Raya. Badan yang mengendalikan pilihan raya. Kedua, dia boleh tanya berkaitan syarat-syarat menjadi calon dan pengundi. Syarat-syarat menjadi calon dan pengundi. Kemudian proses-proses yang terdapat dalam pilihan raya. Proses-proses yang terdapat dalam pilihan raya. Untuk pengetahuan anda kelas, dengar baik-baik kelas. Dekat buku teks, proses ditulis daripada bawah ke atas. You tengok arrow dia dari bawah ke atas. Jangan tersilap tulis. Arrow dari bawah ke atas. Clear? Clear? Dan cikgu, besok exam cikgu. Hari ini saya ada masa lagi nak belajar cikgu. Nak belajar apa? Benda tu you fikirkan ketika anda sedang selesaikan tugasan harian pagi anda. Duduk dekat tandas. Bawa buku sejarah. Jangan takut. Tak salah. Bawa buku sejarah. Belajar dalam tandas. Tak salah. Kenapa? Kita nak A+. So ketika trend macam tu, apa you kena buat? Ambil buku teks, pergi ke bab 7, baca berkaitan lambang-lambang negara kita. Dua lambang saja anda kena fokuskan. Apa dia? Jata negara dan bendera Malaysia. Kelas, dengar baik-baik . Saya tanya soalan sekarang kepada anda. Satu Malaysia kena jawab soalan ni . Jata negara ada berapa singa? Jata negara ada berapa singa? Dua. Wow, pandai . Jata negara tak ada singa. Jata negara ada harimau saja. You tahu tak? Nasib baik you tak kata jata negara ada dua gajah cikgu. Gajah tu lambang Thailand. Singa tu India. Malaysia punya harimau. Harimau. Boleh faham? You tahu tak kenapa cikgu tanya soalan ni? You tahu kenapa? 2011. Soalan nombor 4 keluar. 2011. Soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Apa soalan keluar? Dia bagi satu lagu. Title lagu dia Negaraku. Soalan pertama dia. Apa nama lagu di atas? Seorang pelajar. Saya tak nak beritahu negeri mana. Nanti orang nangis. Seorang pelajar. SPM dia tulis lagu di atas ialah lagu Satu Malaysia. Lagu Negaraku. Title dia bagi Satu Malaysia. Tengok. You tahu kenapa? Pelajar ingat lagu Negaraku pun sudah tukar nama. Kelas. Jangan anda terjebak. Sebab itu anda peka kepada setiap poin dia. Boleh? Boleh? Bab 8. Bab 8 ni, kalau keluar dalam esei, bahagian pembangunan, jangan pilih. Sebab banyak benda anda kena ingat. Apa benda anda kena ingat? So, untuk bahagian pembangunan, untuk bahagian pembangunan ni, anda kena tahu fasa kedua, second phase. Cikgu, fasa kedua, saya tak tahulah. Ada banyaklah. Dasar ekonomi baru kan? Ya, betul. Memang dasar ekonomi baru. Ada banyak. Jangan baca semua. Yang anda kena fokuskan adalah rancangan Malaysia keempat dan kelima. Keempat dan kelima. Yang anda kena baca matlamat dan tindakan. Matlamat, tindakan. Boleh faham? Very good. Additional perpaduan. Anda kena faham kelas. Negara kita ni apa? Negara berbilang, betul tak? Melayu, Cina, India semua hidup apa? Hidup dalam perasaan begini. Kita perasaan begini. Betul tak? Maka perpaduan adalah asas negara kita. Oleh sebab perpaduan adalah asas negara kita. So additional topik yang anda kena tekankan adalah rukun negara dan bahasa kebangsaan. Rukun negara dan bahasa kebangsaan. Kenapa? Sebab rukun negara inilah yang telah menyebabkan masyarakat Malaysia, Melayu, Cina, India yang dulu ada masalah. Masalah apa? Gaduh satu sama lain. Dalam apa? Rusuhan kaum. So rukun negara diwujudkan bagi pastikan masyarakat Malaysia bersatu kembali. Clear? Bahasa kebangsaan. Sekarang cikgu cakap bahasa apa? Bahasa Tagalog lah. Jibrisha. Tak ada bukan? Bahasa apa? Bahasa Melayu.
Kenapa? Bahasa kebangsaan. Bahasa yang menyatu padukan seluruh masyarakat Malaysia. So, tekankan rukun negara. Anda kena tahu matlamat dan prinsip. Kedua, bahasa kebangsaan. Bagaimana kita nak mengukuhkan bahasa kebangsaan. Okay? Bagaimana kita nak mengukuhkan bahasa kebangsaan. Clear? Clear? Very good. Last but not least, bab 9, confirm. Kalau tak keluar, ni tinggal 30%. Saya 30% pun saya botakanlah. Confirm. Soalan nombor 4 atau soalan nombor 9 tahun ini untuk paper 2. You tahu kenapa? Tema wajib. Tema wajib mesti ada soalan. Itu sebab saya berani kata. Kalau tidak, you akan kejar saya. Hey Rawi, you kata soalan keluar, tak keluar lah. Mesti keluar. Okay? Bab 9. Yang anda kena tekankan. Ialah, dengar baik-baik. Dengar. Kelas. Paper 3, konflik antara bangsa sudah ditanyakan. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Dingin. Clear? Dalam paper 2, tekankan dasar luar Malaysia. Okay? Dasar luar Malaysia. Dan di sini anda kena tahu penglibatan. Involvement. Penglibatan Malaysia dalam PBB, OIC, NAM, Commonwealth. Cikgu, kalau soalan penglibatan keluar, apa soalan cikgu? Very simple. Jangan takut. Soalan yang dia akan tanya ialah, sumbangan yang Malaysia berikan dan faedah yang Malaysia dapat. Sumbangan yang Malaysia berikan dan faedah yang Malaysia dapat. Clear? Very good. Additional, you baca sedikit sebanyak tentang cabaran masa depan, K ekonomi, K masyarakat. That's it. Itu pun sehari sebelum exam, di tandas ada masa baca benda tu. Clear? Class, listen. Cikgu, 9 bab kena baca. Yes. Jangan skip chapter. You know why? Skip mana-mana bab yang you skip. Kalau terkeluar, saya tak boleh buat apa-apa. Dan dengar baik-baik, saya tak suka bagi ramalan. Saya tak suka bagi soalan bocor, sebab bocor boleh ditampal. Boleh faham? Apa yang cikgu bagi adalah pure analisis. Dan itu bukan entire chapter. 20% daripada semua bahagian saya keluarkan saja. That's it. Clear? Daripada apa yang saya discuss, itulah, listen very carefully, you akan dapat sekurang-kurangnya 5 ataupun 6 soalan tahun ini untuk exam. Boleh faham? Boleh faham? Okey, kita ke tingkatan 4. So, kalau kita kata tingkatan 4, very simple. Okey, bab 1, bab 2, bab 3. Listen. Bab 1, bab 2, bab 3. 3 bab ini adalah bab komponen tamadun. Komponen tamadun. So, dalam bab komponen tamadun ini, anda kena faham satu benda. Kelas. 1 soalan minimum, 2 soalan maksimum dia boleh tanya. 1 soalan minimum, 2 soalan maksimum. Saya di sini tak tamak. So, saya nak tekankan 1 soalan. So, dalam bab 1, okay, yang anda kena tekankan 2 tamadun tanya, Mesopotamia, Mesir. Mesopotamia, Mesir. So, bila you tekankan Mesopotamia dan Mesir, dengar baik-baik, untuk bahagian Mesopotamia ni, okay, untuk bahagian Mesopotamia, okay, yang anda kena tekankan 2 bentuk saja. Apa dia? Apa dia? Ni dia. Pembentukan Mesopotamia dan sumbangan Mesopotamia. Pembentukan Mesopotamia dan sumbangan Mesopotamia. Kelas, you kena faham satu benda. You must understand one thing. Cikgu, kalau soalan pembentukan ditanyakan, apa nama lain dia boleh gunakan? Dengar, pembentukan nama lain dia adalah latar belakang. Latar belakang pengasasan. Okey? Jawapan dia, you kena ambil lokasi, kerangka masa, faktor pembentukan. Lokasi, kerangka masa, faktor pembentukan. Boleh? Kedua, untuk bahagian Mesir pula. Mesir, dengar kelas, 2018, Mesir keluar sedikit dalam bahagian sumbangan. Iaitu di bahagian mana? Di bahagian soalan kebat. Sedikit. Lain dia tak tanya. So, untuk Mesir,
yang anda kena tekankan, letak star beribu-ribu dekat tempat anda belajar, ciri-ciri pemerintahan ataupun ciri-ciri tamadun Mesir purba. Ciri-ciri tamadun Mesir purba. So kalau cikgu kata ciri-ciri tamadun Mesir purba, dengar kelas. Okay? Cikgu ada banyak lah. Saya tahu, semua tamadun sekurang-kurangnya ada 5 ciri ataupun 6 ciri. Cikgu nak baca semua ke? Saya pun suruh baca semua, itu kerja orang bodoh. Okay, pandai. You all smart Semua smart. Tahu kenapa? Kalau tak anda smart, anda tidak rugikan masa anda duduk dan dengar kepada ceramah kami. Kita jerit. Kenapa? Untuk demi anda. So anda semua pelajar-pelajar yang smart. So pelajar smart, pilih 3 ciri cukup. Ciri apa? Pertempatan, pemerintahan, kepercayaan. Pertempatan, pemerintahan, kepercayaan. Clear? Clear? Additional, besok exam, hari ini, you nak baca sedikit sebanyak, boleh, you just baca sedikit sebanyak tentang bagaimana tamadun Indus mengembangkan perbandaran. Okay? Bagaimana tamadun Indus mengembangkan perbandaran. Clear? Cikgu, perbandaran itu apa? Perbandaran maksudnya kemajuan bandar. Anda kena faham Tamadun Indus, di tamadun Indus ada berapa bandar? 2 bandar yang famous, betul kan? Apa bandar dia? Mohenjo-daro, Harappa. Dan bagaimana Indus memperkembangkan Mohenjo-daro dan Harappa. Itu yang kita kena belajar. Clear? Clear? Bab 2. Next slide, please. Okay, bab 2 kelas, dengar PB Last kali, 2000 berapa? 2019 ada keluar soalan. So bab 2 tahun ni kurang penting. Tapi jangan ambil risiko. Kerajaan Malaysia suka keluarkan benda-benda yang dah keluar. Yang sudah keluar adalah apa? Sistem demokrasi Yunani. Sistem demokrasi Yunani sudah keluar. Letak tepi. Letak tepi. Yang anda kena tekankan tahun ini adalah dalam bahagian undang-undang, tekankan undang-undang Rom dan China. Undang-undang Rom, China. Okey, kedua, dalam bahagian perluasan kuasa empire, lama tak keluar. Okey, baca bahagian pemantapan. Pemantapan atau pengukuhan empire. Pemantapan atau pengukuhan empire. Clear? Cikgu, pemantapan atau pengukuhan empire, boleh tak dia tukar trend soalan? Boleh? Boleh? Macam mana cikgu? Kalau soalan berkaitan pemantapan atau pengukuhan nak ditukar, dia boleh tukar dengan soalan apa? Catatkan sambil belajar catatkan Okey, dia boleh tukar dengan peranan tokoh. Peranan tokoh. Cikgu, tokoh? Ya. Yunani kita ada siapa? Alexander the Great. Rom kita ada siapa? Augustus Caesar. India kita ada siapa? Asoka. Asoka, bukan Shahrukan. Asoka. China kita ada siapa? Shi Huangdi. Shi Huangdi. Bukan Xie. Shi Huangdi. Boleh? 4 tokoh ini bagaimana mereka memantapkan empire. Clear? Clear? Additional class. Yang ini perdagangan India dan pertanian di China belum pernah ditanyakan dalam pemeriksaan. Belum pernah. So baca, jangan pergi baca full perenggan dia, masa baca, masa baca, anda keluarkan dia punya point saja. Anda keluarkan dia punya ciri, anda keluarkan dia punya pemantapan. Ekonomi just baca benda tu. Last kali seni bina, tekankan Rom, Yunani, India, China, masa belajar apa you kena buat? Masa belajar Yunani. 2 seni bina cikgu, apa dia? Acropolis, Parthenon. Rom kita ada 3 cikgu, Pantheon, Aqueduct, Colosseum. India kita ada The Great Bath, Kuil Ajanta Ellora. China, tembok besar. Semua orang tahu kan? Semua orang tahu yang itu kan? Very good. Pandai anda. Tapi untuk semua contoh-contoh ini, anda kena ingat apa? Fungsi dia. Keluarkan 1 fungsi ataupun 2 fungsi sudah lebih daripada cukup. Clear? Clear? Bab 3. Kelas, you tahu tak? 2018, dia keluar soalan dalam bab 3. Soalan yang senang tahu. Dia tanya pengaruh bahasa Sanskrit di negara kita. Very good. Very good. Tahun ini, bab 3, jika ditanyakan dalam peperiksaan, dengar apa ya?
Jika ditanyakan dalam peperiksaan, dia hanya akan tanya kerajaan-kerajaan awal. Apa awal? Kerajaan-kerajaan awal. Okey, saya ajar cara nak belajar. Ambil selai kertas kosong. Okey. Fakta ada dekat buku teks ataupun buku rujukan anda. Okey. You ambil kertas kosong. You buat cartati. Okey. Agraria, maritim. Agraria, maritim. Boleh? Boleh. Okey. Sudah pecah dua. Keluarkan 6 benda ni. Maksud. Okey. Maksud. Lokasi. Ciri-ciri. Faktor-faktor perkembangan. Contoh-contoh kerajaan. Kenapa kedua-dua ini saling bergantungan? Clear. Keluarkan 6 benda ini untuk kedua-dua agraria dan maritim. Kedua-dua agraria dan maritim. Clear? Clear? Okey. Baca benda tu, tekankan. Dan kalau ada masa lebih, besok exam hari ini, apa you kena buat? Ambil sistem pemerintahan kerajaan Asia Tenggara, sistem beraja, dan juga candi, tempel-tempel yang wujud di Asia Tenggara. Baca dia punya pengaruh Hindu-Buddha. Bagaimana Hindu-Buddha mempengaruhi kedua-duanya. Clear? Okey. Bab 4 sampai bab 8. 4 sampai 8 ini adalah sejarah Islam. Betul tak? Sejarah Islam dulu 2 soalan. Tapi apabila soalan dibanyakkan dalam SPM, sejarah Islam keluar 3 soalan. 1 struktur, 2 esei. Dan hari ini, you untung. You tahu tak kenapa? Benda yang senang akan keluar tahun ini. Untuk itu, anda kena tekankan, jangan tinggalkan. 99% akan ada soalan dari bab 4. Zaman Jahiliyah. Semua gembira, Semua gembira tak? Zaman Jahiliyah, tak payah belajar. Jangan belajar Jahiliyah. You tahu kenapa? Tanpa belajar, you boleh buat. Mana cikgu? Cikgu saya sudah hafal lah. Saya tahu. Saya kata jangan belajar. You tahu kenapa? Cikgu, habis tak belajar macam mana nak buat? Senang saja. Hari exam, you bawa cermin. Cermin yang boleh tengok muka. Pergi exam, tengok soalan keluar Jahiliyah kan? Cepat-cepat tengok muka kamu. Dan tulis semua ciri-ciri yang keluar. Semua ciri-ciri Jahiliyah. Amsa'o. Jangan anda buat. Kenapa saya beritahu benda ni? Jahiliyah senang. Yang anda kena tahu adalah ciri-ciri masyarakat. Ciri-ciri masyarakat. Clear? Kedua, penyebaran Islam. Penyebaran Islam di Mekah, lama tak keluar. Berkaitan cara-cara penyebaran dan juga reaksi masyarakat. 2 benda ni, Jahiliyah dan penyebaran Islam, 1 soalan confirm akan keluar. Baca 2 benda, 1 soalan. Clear? Clear? Very good. Bab 5. Bab 5. Kelas, dengar baik-baik kelas. Dengar baik-baik. Bab 5 ni, saya marah tau. Sebab 2019, benda yang senang sudah keluar. Apa dia? Hijrah. Nabi berpindah, sudah keluar. Nabi berpindah, sudah keluar. So, sekarang tahun ni, apa yang kita kena tekankan? Yang kita kena tekankan tahun ni, dengar baik-baik. Satu benda yang November exam belum keluar setakat ini, ialah Perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah, you kena tahu tentang apa? Kandungan dan kepentingan. Kedua, penyebaran Islam di Madinah. Penyebaran Islam di Madinah belum pernah keluar. Dan juga peperangan dalam Islam. Peperangan dalam Islam. Peperangan anda kena tahu strategi dan nilai-nilai murni. Bab 6. Kelas, untuk pengetahuan anda, bab 6 ini adalah bab keramat sejarah. Kenapa kita bab keramat? Sebab 6 tahun berturut-turut keluar soalan. So tahun ni, just baca, next slide, sedikit sebanyak tentang khalifah. Just baca sedikit tentang khalifah. Lepas tu, yang anda kena tekankan, khalifah, you just baca cara perlantikan dan juga maksud khalifah. Itu saja. Dan bahagian yang anda kena tekankan, untuk bab 2 ialah sumbangan kerajaan Abbasiyah. Next slide please. Sumbangan kerajaan Abbasiyah. Clear? Sumbangan kerajaan Abbasiyah. Settle. Itu saja. Bab 7, bab 8. Bab 7, bab 8, either one akan keluar. Salah satu confirm akan keluar. Bab 7, just satu bab. Bagian saja you baca. Baca berkaitan teori dan bukti kedatangan Islam. Teori dan bukti kedatangan Islam. Bab 8 pula, baca tentang Undang-Undang Melayu Tradisional. Undang-Undang Melayu Tradisional, you kena tahu Undang-Undang Adat dan juga Undang-Undang Melayu Melaka. Undang-Undang Melayu Melaka. Kemudian, kenapa Melaka maju sebagai pusat perdagangan?
kenapa Melaka maju sebagai pusat perdagangan. Clear? Bab 7, bab 8, either one. Either one akan ada satu soalan confirm. Bab 9, you boleh skip. Kenapa? Sebab bab 9 semua bahagian sudah keluar, kecuali satu bahagian. Kecuali satu bahagian, iaitu zaman reformasi. That's it. Last but not least, bab 10, jangan tinggalkan mana-mana. 2 tahun berturut-turut tak keluar. 2 tahun berturut-turut tak keluar. Tahun ni confirm ada soalan. Daripada 3 benda yang saya bagi, 1 confirm. Biji timah atau undang-undang tanah atau kesan ekonomi moden. Daripada 3 ini, 1 confirm akan keluar. Boleh faham kelas? Okay, so dalam masa yang diperuntukkan kepada cikgu, semua bahagian cikgu sudah sentuh. Paper 1, paper 3, paper 2, semua dah sentuh. Ikut semua itu, A+ di tangan anda. Tak ada orang boleh tarik daripada kamu. Semoga Tuhan merestui kejayaan anda. Sekian, terima kasih.